Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita sambung buku kerja 9.4 aplikasi kebarangkalian peristiwa berkabung. Okey. Boleh tengok muka surat 78. Baca dulu soalan 1. Kajian tentang jantina anak terhadap 24,000 keluarga yang mempunyai 2 orang anak telah dijalankan. Anggarkan bilangan keluarga yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak perempuan dalam kajian tersebut. Jadi dia bagi gambar rajah pokok, namanya gambar rajah pokok, dia suruh kamu isi. Jadi kalau gambar rajah pokok, sebab dia kata jantina dia ada lelaki dan dia ada perempuan. Okey. Jadi lelaki perempuan 2. Jadi kalau kebarangkalian mendapat lelaki 1/2. Kebarangkalian mendapat perempuan pun 1/2. Kenapa 2? Sebab cuma ada 2 sahaja lelaki perempuan. Jadi 1/2, 1/2. Jadi gambar rajah pokok dia sudah buat begini. Lelaki perempuan. Mesti 2 saja kan. Lelaki tulis 1/2. Jadi perempuan pun 1/2. Okey. Kebarangkalian dia mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak perempuan. Okey. Dia 2 orang anak lah. Untuk 2 orang anak sekurang-kurang dia mempunyai seorang anak perempuan. Jadi dia akan buat lagi macam ni. Ini anak pertama, ini anak kedua. Lelaki perempuan pun sama, lelaki perempuan. Sama juga 1/2 semua. Sebab apa? Sebab kebarangkalian mendapat anak lelaki dan perempuan ialah 1/2. Jadi soalan dia ini ialah anggarkan mendapat sekurang-kurangnya seorang anak perempuan. Jadi kamu kena buat macam ni. Kamu kena cari. Tengok dia punya apa. Ini kan. Ini kalau ini begini, dia lelaki-lelaki. Kalau macam ni. Lelaki-lelaki. Tidak boleh. Kalau dia macam ni, lelaki perempuan. Ataupun kamu tulis kat tepi sini senang. Kesudahan. K tu ialah kesudahan. Kalau macam ni lelaki-lelaki. Kalau ini tengok gini, tengok dia punya ranting. Lelaki perempuan. Kalau macam ni, daripada sini pula. Ini PL, perempuan lelaki. Ini ialah perempuan. Macam tu cara tengok dia. Lepas tu pilih. Dia mahu sekurang-kurangnya seorang anak perempuan. Tidak terterima. Inilah 1, 2, 3. Sekurang-kurangnya ada seorang anak perempuan. Kalau 2-2 pun tidak ada masalah. Sebab dia kata sekurang-kurangnya seorang anak perempuan. Jadi macam mana nak buat jawapan dia? Kalau dia sama macam ni, LP sama, kita darab LP. Jadi LP tambah PL tambah PP. Maksudnya LP tambah PL tambah PP. Jadi LP ialah 1/2 darab 1/2. PL pun sama, tambah 1/2 darab dengan 1/2 tambah dengan PP. PP pun 1/2 darab dengan 1/2. Jadi bila kamu dapat jawapan 3/4. Okey, itu untuk kebarangkaliannya. Tapi dia mahu bilangan. Maksudnya dia mahu bilangan. Kalau dia mahu bilangan, maksudnya 3/4 ini kamu kena darab dengan berapa dia punya keluarga 24,000 kan. Darab dengan 24,000. Okey, kalau ambil kalkulator dan kamu kira, akan dapat sama dengan 18,000. Okey, itu jawapan dia untuk soalan yang pertama. Tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua pula dia cakap B, yang ke B. Sebuah kotak mengandungi 2 biji bola biru, 6 biji bola hijau. Bola biru ada 2. 6 biji bola hijau dan sebiji bola merah. 2 biji bola dipilih secara rawak dari kotak itu. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua biji bola yang dipilih adalah berwarna sama. Kita lukis dulu gambar rajah pokok. Ada 3 warna kan buli tu. Ada warna biru, ada warna hijau dan ada warna merah. Okey. Lepas tu kedua-dua biji bola dipilih. 2 biji bola dipilih. Ini
pilihan yang pertama. Ini pilihan yang kedua. So, buat lagi ranting dia. Ada 3. Sebab ada 3 guli. Biru, hijau, merah. Buat lagi sama. Biru, hijau, merah. Satu lagi. Biru, hijau, merah. Okey. Sudah buat macam tu. Sebab dia kata 2 sahaja. Kalau dia kata 3, kamu kena buat lagi 1 kat sini. Sebab 2 sahaja. 2 je lah cukup 2. Lepas tu buat apa? Lepas tu tulis dia punya barang kalian. Berapa yang dia dapat. Okey. Dia kata kotak itu ada 2 bola biru, 6 bola hijau dan sebiji bola merah. Jadi ada berapa bola semua dalam kotak itu? 2 tambah 6 tambah 1. Jadi 2, 6, 1 jadi ada 9. 9 bola. Jadi dia kata yang pilih biru 2. Jadi 2 per 9. Kenapa 2 per 9? 2 bola biru per 9 semua bola. Okey. Lepas tu hijau. Hijau 6. Jadi 6 per 9. Hijau 6 per 9. Dan sebiji bola merah. Merah 1 sahaja per 9. Okey. Jadi sudah yang pertama itu. Lepas tu baca soalan dia. Kita tak payah buat semua kesudahan dia kat sini. Sebab dia mahu kesudahan. Okey. Kesudahan boleh tulis. BB. Bola biru-biru. Yang ini biru. Hijau. Yang ini biru. Merah. Yang ini hijau biru. Hijau hijau. Hijau merah. Merah biru. Merah hijau. Merah merah. Maksudnya apa? Maksudnya pilihan pertama bola biru, pilihan kedua bola biru. Ini biru dengan hijau. Ini biru dengan merah. Kamu ikut saja dia punya urutan ini, apa, ranting gambar rajah pokok ini. Itu namanya gambar rajah pokok. Jadi soalan dia minta apa? Soalan dia minta hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua biji bola yang dipilih adalah berwarna sama. Carilah yang sama. Tak payahlah kamu nak cari yang ni. Okey. Biru-biru sama. Lagi hijau-hijau. Lagi merah-merah. Warna sama ada berapa? Ada 3. Biru-biru tambah dengan hijau-hijau tambah dengan merah-merah. Okey, itu cara nak buat dia. Jadi macam mana nak cari? Kita biru-biru. Okey, biru sama biru. Biru sini dengan biru sini. Okey, 2 per 9. Ini biru sudah ambil 1. Kan? Biru sudah ambil 1. Jadi tinggal berapa? Tinggal 1 lah. Yang pertama ni kita sudah ambil 1. Jadi tinggal yang kedua tinggal 1 per berapa? Sudah ambil 1 per 8. Kenapa 1 per 8? 1 dah ambil warna biru. Biru-biru. Jadi tinggal 1 per 8 lah. Okey. Lepas tu hijau-hijau. Sama juga. Sini 6. Sudah ambil 1. Dah jadi 5. 5 per berapa? Sudah ambil 1. 5 per 8. Tinggal 8 lagi. Okey. Yang ini merah-merah. Sudah ambil 1. Tiada sudah kan? Jadi 0 per 8. Kita tulis macam tu. Lepas tu kita buat dia punya jalan kira. Biru-biru. Biru-biru. 2 per 9 darab dengan 1 per 8. Tambah dengan hijau-hijau. Hijau-hijau 6 per 9. Darab dengan 5 per 8. Tambah dengan 0 lah. Sebab tiada sudah kan. 1 per 9 darab dengan 0 per 8. 0 lah. Okey, sama dengan kita akan dapat 2 per 72 tambah dengan 30 per 72. Kamu ambil kalkulator, kamu kira ya. 29 darab 1 per 8 sama dengan 32 per 72 sama dengan kasih kecil lagi 4 per 9. So, itu jawapan dia. Okey, dah siap. Okey. Muka surat 39. Ini ialah soalan penyelesaian masalah. Bila penyelesaian masalah, mesti baca dan fahamkan. Okey, kita fahamkan dulu, kita baca dulu dia. Okey, Hamid suka menyaksikan matahari terbenam di tepi pantai. Hamid mempunyai 2 pilihan sama ada menginap di pantai A atau pantai B. Sekarang kita tahu kita ada pantai A dan pantai B. Search selama 2 hari. Kebarangkalian hujan di pantai A pada setiap petang ialah 23 per 30.
Kebarangkalian hujan turun di pantai B pun pula bergantung pada hari sebelumnya. Jika hari sebelumnya tidak hujan, maka kebarangkalian hujan pada petang itu ialah 7/9. Jika hari sebelumnya hujan, maka kebarangkalian hujan pada petang ialah 2/5. Jika cuaca cerah di kedua-dua pantai pada hari sebelum Hamid bertolak, pantai yang manakah patut dipilih oleh Hamid supaya dia dapat menyaksikan matahari terbenam di tepi pantai pada kedua-dua petang? Berikan justifikasi anda. Maksudnya, dia nak pergi pantai A ke nak pergi pantai B? Jadi kita gunakan kebarangkalian untuk kita tahu sama ada hari tersebut hujan ataupun cerah. Jadi kita ada dua boleh ubah kita kat sini. Katakan has sebagai hujan, C sebagai cerah. Cerah tu maksudnya apa? Cerah tu maksudnya tidak hujan lah. Okey. Kita tengok dulu pantai A dan pantai B, ada dua pantai kan. Okay, buat gambar rajah pokok ada dua, sama ada dia hujan ataupun dia cerah. Sebab dia nak pergi 2 hari, buat lagi satu hujan cerah. Hujan cerah. Kenapa ada dua? Sebab dia nak pergi dua hari. Okey. Kita tengok pantai A. Pantai A dia kata kebarangkalian hujan di pantai A ialah 23/30. Tulislah 23/30. Okey. Kebarangkalian cerah pula kita tengok berapa? 30 kan? 23 tambah berapa dapat 30. Dia sama juga. Mesti per 30. Sebab 30 jadi 23 sini apa? Sini 7 lah. Sebab 23 tambah 7 dapatlah 30. Jadi 23/30. Okey. Lepas tu kebarangkalian hujan 2 hari. Okey, tengok Hamid bertolak pantai mana patut dipilih supaya dia menyaksikan matahari terbenam di tepi pantai pada kedua-dua petang. Berikan justifikasi anda. So, kita tengoklah kalau dua-dua hujan, maksudnya kat sini hujan-hujan. Kesudahan dia hujan-hujan, hujan cerah, cerah hujan, cerah cerah. Okey. Jadi kita akan tengok hujan-hujan dengan cerah-cerah. Supaya kita nak tahu kebarangkalian yang mana peristiwa dia lebih tinggi lah. So, di sini hujan 23/30. Kalau kat sini 7/30. Okey. Lepas tu tengok lagi pantai B. Nanti kita kira yang pantai A. Tengok pula pantai B. B hujan cerah. Pantai B pula hujan. Jika sebenarnya tidak hujan, maka barangkali hujan pada petang itu ialah 7/9. 7/9. Maka hujan pada petang itu ialah 2/5 ke 2/9. Dia kata kalau hari sebelumnya hujan, maka kebarangkalian hujan pada petang itu ialah 2/5. Jadi kenapa 2/5? Kita buat lagi hujan cerah. Hujan cerah. Okey. Kenapa yang ini sama? Sebab dia tak bagi tahu kan. Dia bilang kebarangkalian hujan ialah 23/30. Tapi yang ini dia bagi tahu kebarangkalian hujan kalau kemarin yang hujan. Jadi kebarangkalian hujan pada hari kedua itulah 2/5. Itu maksud dia. Jadi ini cerah samalah 2/9, 2/9. Maksudnya kesudahan dia kat sini kita nak tengok yang mana yang hujan-hujan. Yang ini hujan cerah. Yang ini ialah cerah hujan. Yang ini ialah cerah. Okey. Kita tengok kebarangkalian pantai A dengan pantai B. Mana yang lebih lebih tinggi kebarangkalian dia untuk hujan di kedua-dua hari. Jadi kita ambillah pantai A dulu. Pantai A kebarangkalian hujan ni. Ini hujan-hujan. 23/30 darab dengan 23/30. Kamu ambil kalkulator, kamu kira dapat berapa? 0.5877. Buat dalam perpuluhan supaya kita senang tengok. Nak tengok pantai mana yang kebarangkalian dia lebih tinggi.
Kalau pantai B, hujan-hujan 7/9 mudarab dengan 2/5. Sekarang kita ambil yang hujan-hujan lah, darab dengan 2/5. Kita akan dapat 0.311. Bila tengok dua-dua ini, pantai A dan pantai B, bila kita pastikan kedua-dua pantai ini, kebarangkalian hujan di pantai A ialah 0.5877. Kebarangkalian hujan di pantai B ialah 0.3111. Jadi yang mana yang tinggi? Pantai A yang tinggi. Jadi Hamid pilih yang mana? Dia pilihlah pantai B. Jadi Hamid perlu memilih pantai B. Kerana apa? Kerana hujan turun di pantai A adalah lebih tinggi berbanding pantai B. Maksudnya ini namanya justifikasi sebab dia. Okey, selesai soalan C. Lihat pada praktis komprehensif muka surat 80. Terdapat 2 batang pen berwarna hitam dan 3 batang pen berwarna biru dalam sebuah kotak. 2 batang pen dipilih secara rawak dari kotak satu demi satu tanpa pemulangan. Tidak dipulangkan. Tulis ruang sampel bagi pen yang dipilih. Okey. Pen hitam ada 2, maksudnya hitam 1, hitam 2. Ada 2. Pen biru ada 3. Biru 1, biru 2 dan biru 3. So, macam mana nak buat? Paling senang supaya kamu tak ada yang tertinggal. Di sini dia tuliskan. Okey, hitam 1 dan hitam 2. Sini hitam 1 dan biru 2. Maksudnya kat sini apa? Hitam 1 dan biru 1 tertinggal. Dia macam inilah. Okey. Tanpa pemulangan. Maksudnya tidak mungkin ada yang sama. Sebab tanpa pemulangan. Paling senang kamu buat gini supaya tak ada yang tertinggal. Kita buat macam ni lah. Ingat lagi yang kita buat kotak tu. Okey. Banyak sikit tak apa. Susah sikit tak apa. Tapi yang penting tiada yang tertinggal. Dalam exam nanti, dia tak akan bagi yang macam ni. Kamu kena buat semua. Dia tak akan bagi kotak-kotak macam ni. Ini dia memudahkan kamu kan. Sekarang dia tidak akan bagi kotak-kotak gitu. Jadi kamu kena buat sendiri. Tulislah H1, H2, B1, B2, B3. H1, H2, B1, B2, B3. Sebab dia kata dia ambil 2 kan. Ambilan pertama, ambilan kedua. Jadi lepas tu tanpa pemulangan. Bila tanpa pemulangan, maksudnya mustahil mendapat warna pen yang sama. Yang sama ni mustahil pangkah. Mustahil mendapat warna pen yang sama pangkah. Lepas tu kamu isilah dalam dia. Ingat lagi kita buat hari tu. H1, H2. H1, B1. H1, B2. Okay, bila dah siap macam tu, belum lagi kamu dapat markah kalau macam ni. Kamu kena tulis dulu kat sini. Ini namanya ruang sampel. Okey, kena tulis semua yang ada kat sini, kesudahan tu, ke dalam sini ruang sampel. Jadi dia akan dapat markah 2 markah lah. Jadi yang dah ada tak payah tulis. Tulis yang belum ada. H1, H2 sudah. Jadi H1, B1 belum. H1, B2, H2. H2, H1 sudah. Ini H1, B3. Nah, mana-mana yang belum ada tu kamu tulislah. Ikut daripada kotak ini. H2, H1, H2, B1. H2, B2 belum ada. H2, B3 sudah ada. B1, H1, B1, H2. B1, B2, B1, B3 belum ada. Okay, lepas tu B2, H1, B2, H2.
Lepas tu habis sudah. Tapi bila exam sebenar, kamu tulis semua ini mesti ada kurungan macam ni. Itu namanya ruang sampel. Tulis semua yang kesudahan yang mungkin. Okay, soalan kedua dia, satu nombor dipilih secara rawak dari set T. T ialah X ialah integer. Nombor 1 X tu lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil atau sama dengan 40. Hitung kebarangkalian A mendapat nombor gandaan 4 dan nombor gandaan 8. Okey, kita keluarkan dulu ini. Okay, 1 hingga 40 ya. Maksudnya nombor 1 hingga nombor 40. X itu berada di antara 1 hingga 40. Jadi di antara 1 hingga 40 ini, kebarangkalian mendapat nombor gandaan 4. Okey, dia sudah buat sini. Gandaan 4 maksudnya sifir 4 lah. Tengok sifir. 4, 8, 12, apa lagi belum? 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Kenapa sampai 40 je? Sebab dia bilang 1 hingga 40 sahaja. Jangan lebih-lebih. Okey. Lepas tu gandaan 8. 8, sifir 8. 8, 16, 24, 32, 32, 40. Okey. Sudah. Tak payah lebih-lebih. Sebab dia bilang sampai 40 sahaja. Lepas tu soalan dia cakap, kebarangkalian mendapat nombor gandaan 4 dan gandaan 8. Maksudnya gandaan 4 dan ialah apa tu orang bilang? Cari yang sama lah. Dan kalau dan cari yang sama. Kalau jumpa dia kata dan, cari yang sama. Cari nombor yang sama. Apa yang sama? 24, 24. Lagi 8 sama 24, 16 sama kan? 8, 16, 24 lagi 32. Ada 40. Ada berapa semua yang sama? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 per 40. Kenapa per 40? Sebab semua nombor tu ada 40. Jadi boleh kasih kecil lagi dapat 1 per 8. Siap soalan 2. Okay. Soalan B. Mendapat nombor faktor 36 atau nombor faktor 10. Daripada nombor 1 hingga 40 tadi. Kan dia cakap 1 hingga 40 kan. Mendapat faktor bagi 36. Macam mana mau cari faktor bagi 36 dan faktor bagi 10? Okey, tengok dulu Kita cari dulu faktor bagi 36. Okey. Satu dulu. 1 darab berapa dapat 36? 1 darab 36 dapat 36. Cari lagi lepas 1, 2. 2 darab berapa 36? 2 darab 18. Ini kena guna kalkulator. Okey, ada ke 3? 3 darab berapa dapat 36? Maksudnya 36 tu bahagi dengan 3, kamu akan dapat 12. Okey, 4. 4 ada tak? 4 darab berapa 36? 4 darab 9. 5. Ada ke 5 darab berapa dapat 36? Tengok sifir 5. Ada 36? Tiada kan? 6. 6 darab berapa 36? 6 darab 6. 36. Jadi ini semua ini yang dalam kotak ini kita namakan faktor. Faktor bagi 36. 1, 2, 3, 4, 6. Ada 2, tulis 1 sahaja. 9, 12, 36. Okey, mana faktor? Maksudnya yang kita boleh darab dapat 36. Okey, kalau faktor 10 pula, sama juga cara dia. Mula dari 1. 1 darab 10, 10. 2 darab berapa 10? 2 darab 5, 10. Ada ke 3 darab berapa dapat 10? Tiada kan? Tengok sifir. 4 darab berapa dapat 10? Pun tak ada. 5 darab berapa dapat 10? 5 darab 2. Dapat 10. Tapi di atasnya sudah ada. Jadi tak payah tulis lagi. Jadi sampai sini sahaja. Faktor dia. 1, 2, 5, 10. Okay. Lepas tu dia kata dan. Okay. Dia kata atau. Kalau atau semualah. Berapa semua nombor tu kamu kira. Kalau yang sama tu. Yang sama tu ada berapa semua. Kalau yang sama tu kira satu kali saja. Ini sama kan. Kira sekali je. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. 11 per berapa? 11 per 40. Okey, dah siap. Itu jawapan dia. Okey, soalan ketiga muka surat 81. 2 orang murid dipilih secara rawak daripada 7 orang murid yang terdiri daripada 4 orang murid tingkatan 4 dan 3 orang murid tingkatan 5. Sekarang dia punya clue tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Okey. Lukis gambar raja pokok untuk menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. Kemudian hitung kebarangkalian kedua-dua orang murid yang dipilih adalah daripada tingkatan yang sama. Sekarang kita tahu ada form 4 sama form 5. Okey, lukis gambar raja pokok. Form 4 sama form 5. Okey, lepas tu dia bilang lagi. 2 orang murid sekarang 2 orang murid dipilih. Maksudnya ni pilihan pertama, pilihan kedua. Jadi kita ada satu lagi gambar raja pokok form 4. Form 5 sebab dia bilang pilih 2 kan, dia mesti buat beginilah. Form 4, form 5. Okey, lepas tu kita tengok lagi maklumat apa yang dia bagi. Dia cakap form 4 berapa orang? Semua ada 7 orang murid. Jadi per 7 lah ini sebab semua ada 7. 4 orang murid tingkatan 4. 4 ada 4. 4 per 7 lah. Jadi bila form 4 ada 4, form 3 ada 3, form 5 ada 3. 3 per 7. Bila tambah dia jadi 1. Kan? 4 tambah 3, 7. 7 per 7 jadi 1. Jadi, lepas itu, kedua dia pilih kesudahan dia, kita akan dapat form 4, form 4. Yang ini form 4, form 5. Okay. Yang ini form 5, form 4. Yang ini ialah form 5, form 5. Okay, soalan dia minta, apa dia minta? Hitung kebarangkalian kedua-dua orang murid yang dipilih ada daripada tingkatan yang sama. Form 4, form 4 dengan form 5, form 5 lah. Tingkatan yang sama kan. Jadi kamu cari dia punya di sini dia. Yang ini tak payah carilah. Cari yang ini sajalah. Sebab dia mahu yang form 4, form 4 dan form 5, form 5. Okay. Dia akan dapat begini nanti. Form 4, form 4. Tambah dengan form 5, form 5. Itu jawapan dia nanti. Jadi tengok sini. Ni dah ada 4 per 7. Ni berapa? Okay, dah pilih 1 tinggal 3 kan? Jadi yang ni dah pilih 1 jadi tinggal 6 lah. 3 per 6. Dah pilih 1 tinggal 2. 2 per 6. Sebab apa? Dah pilih 1. Jadi berkurang lah dia punya kebarangkalian itu. Dapat dia tu satu ranting yang sama. Kita darab. 4 per 7 darab dengan 3 per 6. Tambah dengan 3 per 7 darab dengan 2 per 6. Okay, jadi kita akan dapat 12 per 42 tambah dengan 6 per 42. Kamu akan dapat berapa? 18 per 42. Kalau guna kalkulator, kamu akan tu dapat jawapan 3 per 7. Okey, dah siap. Itu je jawapan dia. Okay. Soalan nombor 4. Kebarangkalian Fauzan lulus dalam mata pelajaran geografi dan sejarah masing-masing ialah 0.64 dan 0.59. Hitung kebarangkalian bahawa Fauzan lulus kedua-dua mata pelajaran. Fauzan hanya lulus satu mata pelajaran. Sekarang kita ada geografi dan sejarah. Okay. G geografi, S sejarah. Lepas tu dia ada gagal dan lulus. Okay, lulus geografi. Kita buat macam mana? Sebenarnya kita punya simbol ini, kita tiada masalah mau guna simbol macam mana pun. Okay, jadi kamu tengok macam mana. Dia mau yang A, Fauzan lulus kedua-dua mata pelajaran. Dua-dua dia lulus. Geografi lulus, sejarah pun lulus. Jadi GL dengan SL lah, dua-dua lulus yang ini. Jadi kalau begini satu saja kamu darab je terus. 0.64 darab dengan 0.59. Kamu akan dapat sama dengan 0.3776. Kira guna kalkulator ya. Okay. Lepas tu B.
B pula ialah Fauzan hanya lulus satu mata pelajaran. Satu je dia lulus. Maksudnya yang mana ni? Inilah satu je dia lulus. Sama ada dia lulus geografi atau dia lulus sejarah. Maksudnya kami akan buat macam ni lah. 0.64 darab dengan 0.41 tambah dengan, sebab dia ada 2 kan, 0.36 darab dengan 0.59. So dapat jawapan dia 0.2624 tambah dengan 0.2124. Akan dapat jawapan. Ambil kalkulator kira 0.4748. Okey, dah siap. Okey. Dia bagi lagi kalau lulus geografi ialah 0.64 dan lulus sejarah ialah 0.59. Jadi kamu kena tahulah yang gagal. Lulus dan gagal. Kita buat macam ni lah. L gitu itu ialah gagal. L prime gagal. Jadi gagal geografi macam mana nak kira? 1 tolak dengan 0.64. 0.36. Dia tambah jadi 1. Sejarah pula lulus tak lulus dia ialah 0.41. Bila tambah dia jadi 1. Kita dapat maklumat kat sini. Kita buat macam ni. G ialah geografi. Geografi lulus. G kedua lah geografi gagal. Gitulah, senang sikit nak tengok kan. Lepas tu sejarah lulus. Sejarah gagal. Sejarah lulus. Sejarah gagal. Macam tu lah. Okay. Sebab dia kata nak tengok kedua-dua mata pelajaran. Tu mata pelajaran pertama dan mata pelajaran kedua. Okay. So kamu isilah dia punya ni 0.64. Kalau gagal 0.36. Ini 0.59. 0.41. 0.59. 0.41. Jadi kesudahan dia gagal lulus. Sejarah lulus. Sorry, bukan gagal lagi. Itu ialah geografi. Geografi lulus. Sejarah gagal. Yang ini geografi gagal. Sejarah lulus. Geografi gagal. Sejarah gagal. Di soalan dia minta apa?